Adik-adik, apa khabar? Buat pertama kalinya kita berkenalan. Saya Kak Malia. Kak Malia akan menemani adik-adik dalam satu siri baru yang akan mengenengahkan nilai-nilai murni di dalam subjek pendidikan moral yang adik-adik pelajari di sekolah-sekolah. Dan ia adalah khusus untuk adik-adik yang berada di dalam tahun 1 hingga tahun 3. Baiklah, untuk rancangan yang pertama pada hari ini, Kak Malia akan memberikan penerangan kepada adik-adik apakah yang dapat difahami daripada nilai murni baik hati. Nilai murni baik hati membawa maksud mengambil berat terhadap kebajikan orang lain dan memahami perasaan mereka secara tulus ikhlas. Baiklah, untuk tidak melengah-lengahkan masa lagi, kita terus ke topik nilai baik hati yang telah dipecahkan kepada 4 sub nilai, iaitu belas kasihan, bertimbang rasa, murah hati, saling faham memahami dan saling bermaafan. Sama-sama kita saksikan. Batu ini air dalam lah. Jom kita baling. Ini kali saya akan kena lu punya muka. Kita dah kenal lah. Kena muka awak. Kena muka Yen. Batu kita dah habis lah. Kita pun. Jom kita balik, Mak. Balik. Jomlah, ikut. Oi, gila ke? Berbahaya tahu tak? Jom, Mat. Abu, jomlah Abu. Tak balik. Takkan takut kot. Mana ada saya takut? Jomlah. Kenapa ni? Tak tahu. Mana Abu? Tolong! 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 Abu kat sini! Tolong! Tolong! Cikgu. Alamak. Ya, esok masih kena denda punya. Abang, beg ni berat lah. Kalau macam tu, bagilah abang bawakan beg Nadia. Terima kasih. Tapi beg abang pun berat kan? Abang tak kisah sangat. Lagipun abang kan lelaki.
Jom balik. Apa Hagia? Airin, awak nak pergi mana? Nak pergi cikgu. Kenapa? Abu terjatuh lah. Jatuh? Di mana? Di longkang luar sekolah. Abu memang budak nakal. Padan muka dia. Tak payah tolong dia. Jom abang pergi balik. Apa yang dikatakan oleh Nadia tadi mungkin betul. Abu selama ini mungkin nakal. Tetapi, haruskah dia dibiarkan saja di dalam longkang itu? Sekiranya adik-adik berada di tempat Hanif, apakah yang akan adik-adik lakukan? A. Mendengar saranan adiknya. Atau B. Meminta bantuan daripada orang lain. Ataupun C. Menolong Abu. Walau apa pun jawapan adik-adik, apa kata kita saksikan kisah ini seterusnya. Nadia, tak baik cakap macam tu tau. Airin, cikgu semua dah balik. Apa kata kita saja yang tolong dia? Baiklah. Cepatlah marilah. Tarik perempuan sikit, woi. Tarik sikit, woi. Aduh, letih. Aduh, sakit tu kaki aku ni. Macam mana boleh jatuh ni, Abu? Kan cikgu dah kata, jangan main dekat longkang. Sudahlah tu Nadia, kan Abu ni tengah sakit ni. Jom kita hantar dia balik ke rumah. Aduh, kaki aku sakit ni. Baik-baik, Abu. Aduh. Kaki aku. Cepatlah sikit. Sekejap lah penat ni. Banyak barang. Banyak tu barangnya. Kenapa ni, Abu? Tak ada, makcik. Tadi Abu terjatuh ke dalam longkang. Abu, awak main kat tepi longkang lagi? Hanif ni baik, makcik. Dia tolong Abu. Oh, ya ke? Duduk dulu, makcik buatkan minuman. Tak payahlah, makcik. Kami semua dah lambat ni. Kami takut mak kami risau. Awak semua ni memang budak yang baik hati. Terima kasihlah. Abu ucapkan terima kasih pada kawan-kawan. Terima kasih, kawan-kawan. Kami balik dulu ya. Abu. Bye. Begitulah, adik-adik harus mempunyai sikap baik hati seperti Hanif. Mungkin nasib malang itu menimpa Abu pada hari ini. Tetapi kita tidak tahu. Mungkin di hari yang lain, nasib malang itu akan menimpa kita pula. Baiklah adik-adik, sekarang kita ke kisah yang seterusnya iaitu bertimbang rasa. Mak. Kak, mana Mak pergi? Nak keluar. Dia beli barang. Kamu makanlah sendiri. What to do now? Look up Paris is nice and we just choose good idea. Ivy, kan saya tengah belajar ni. Boleh perlahankan TV tu tak? Alah, Ivy. Itu ni bagus. Kalau perlahankan tak best lah. Ivy tak kesiankan saya ke? Besok saya ada ujian. Alah, Ivy. Belajarlah dalam bilik. Tak guna kalau saya belajar dalam bilik. Kalau Ivy tak perlahankan TV tu. Tak maulah. Please give it one more try. Great. Portal, return!
gemuk tu, Aidy rajin belajar dan membuat ulang kaji pelajaran. Tetapi adiknya Ivy pula bukan sahaja tidak mahu mengulang kaji pelajaran, malah membuat bising pula. Patutkah adiknya berbuat begitu? Kasihan Aidy kan, adiknya langsung tidak bertimbang rasa. Kakak mereka Linda menyaksikan mereka bergaduh. Sekiranya adik-adik berada di tempat kakaknya, apakah yang akan adik-adik lakukan? A. Membantu mereka menyelesaikan masalah. Atau B. Membiarkan sahaja mereka bergaduh. Ataupun C. Memberitahu kepada ibu bapa. Apa kata kita saksikan kesudahan cerita ini? Hei Aidy, kenapa menjerit ni? Dengar sampai kat luar tu tak? Kakak tengoklah Ivy ni. Dah lah tak nak buat kerja. Main game kuat-kuat sampai mengganggu saya belajar, tahu tak? Ivy, dah start ke kerja sekolah ke belum? Belum. Kalau nanti saya akan siapkan, ya? Macam ni lah, kalau akak ajar sekarang, lepas tu kita main game sama-sama. Betul ke kakak nak main dengan Ivy? Betul lah, takkan akak nak tipu. Tapi sebelum tu, Ivy kena minta maaf dekat Kak Aidy. Sebab tadi ganggu Kak Aidy belajar. Maafkan saya, Ivy, kerana saya ganggu tadi. Inilah cara yang paling baik. Ivy, jom kita tukar baju dulu. Itulah cara yang paling baik. Linda telah menggunakan akal fikirannya untuk menyejukkan hati Aidy dan juga Ivy supaya belajar dan bermain kemudian. Tidak semestinya orang dewasa sahaja yang boleh memberi nasihat. Kita sebenarnya haruslah sentiasa mempunyai sikap bertimbang rasa. Kita harus fikirkan sama ada perkara yang kita lakukan itu menyusahkan orang lain ataupun tidak. Baiklah, apa kata kita saksikan kisah yang seterusnya dari Nilai Murni Murah Hati. Hei, Cassandra, awak ada nampak Azia tak? Selalunya dia mesti ikut kita pergi ke kantin pada waktu rehat setiap hari, kan? Hairannya, tadi dia ada dekat kelas, kan? Jom kita pergi cari dia. Cari dekat mana? Tempat biasa kita main lah. Mana? Itu dia. Hei, awak tak pergi ke kantin ke? Kenapa? Awak sudah makan ke? Ha? Kenapa? Nanti lepas sakit perut tau. Kenapa dengan Azia ni? Awak sakit ke? Oh, saya tahu. Awak lupa bawa duit dia. Saya bawa tapi duit itu sudah hilang. Mana awak letak? Saya tak di poket. Dan poket saya bocor. Apa? Poket bocor? Kasihannya Azia kan adik-adik. Dia tidak dapat makan di waktu rehat seperti kawan-kawannya yang lain kerana dia telah kehilangan wang sakunya. Sekiranya adik-adik mempunyai kawan yang senasib dengan Azia, apakah yang akan adik-adik lakukan? A. Mentertawakan mereka. Atau B. Meminjamkan wang kepada mereka. Ataupun C. Membiarkan mereka kelaparan. Cassandra, tak baik gelakkan Azia, tahu tak? Kan kita kawan. Maafkan saya, Azia. Saya tak sengaja. Okey, tak apa. Jenny, mari sini sekejap. Cepat, cepat. Saya ada 40 sen. Awak ada berapa? Saya ada 50 sen. Awak nak buat apa? Shh, ikut saya. Sana, minum teh minuman kegemaran awak. Terima kasih, Jenny. Cassandra, awak sangat baik hati. Besok saya minta wang pada mak saya dan saya berikan kepada kamu, ya.
Tak payahlah, kami ada duit lebih. Itu sebab kami belanja awak. Betul tu. Bukanlah. Ingat ya adik-adik, kawan-kawan pun penting juga. Sekiranya adik-adik ingin mencari kawan, carilah kawan yang mempunyai sikap baik hati. Kak Mala percaya, sekiranya ada di antara kawan adik-adik yang mempunyai masalah seperti Azia, adik-adik juga akan melakukan perkara yang sama, bukan? Adik-adik, kini kita di dalam segmen yang terakhir. Di dalam segmen ini, Kak Mala akan mengenengahkan nilai murni saling faham, memahami dan saling bermaafan. Baiklah adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan menyaksikan bagaimana sekumpulan pelajar di dalam satu kelas ini sedang bersiap-siap untuk melakukan aktiviti kerja tangan. Sebelum memulakan aktiviti, guru terlebih dahulu memilih seorang ketua dan kita dapat saksikan bagaimana rakan adik-adik berebut-rebut untuk menawarkan diri sebagai ketua. Itulah semangat yang kita mahu, berani mencuba dan berani memikul tanggungjawab. Kamu semua ada bawa peralatan yang cikgu suruh bawa? Ada, cikgu. Baiklah, cikgu harap murid-murid telah membawa semua peralatan untuk tugasan seni pada hari ini. Siapa nak jadi ketua projek? Saya Awak tak bagus, saya ikut. Baiklah. Baiklah, mana boleh dua orang jadi ketua projek? Apa kata saya pilih Wendy untuk jadi ketua projek? Semua setuju? Ketua projek sudah pun dipilih. Dapatkah kawan-kawan kita ini menjalankan tanggungjawab dengan amanah? Untuk menjadi seorang ketua, kita haruslah mempunyai sikap yang baik seperti bertanggungjawab dan prihatin. Sedang mereka melakukan kerja tangan, apakah akan timbul masalah yang boleh menguji kredibiliti Wendy sebagai seorang ketua? Sama-sama kita saksikan. Mari buat sini lah. Buat sini lah. Sini. Sini. Buat sini. Sini. Cikgu datang nak buat sini lah. Baiklah. Keluarkan barang-barang yang ada dulu. Pinggan dan watercolor penting semua ada. Awak Mahdi? Alhamdulillah kawan-kawan, saya lupa nak bawa barang. Kan cikgu dah pesan, suruh bawa barang-barang sendiri. Kan cikgu dah pesan. Kenapa awak tak bawa? Saya terlupa lah. Awak selalu cakap macam tu tau. Macam itu awak tak payahlah buat. Kita nak buat peti surat bentuk apa? Peti surat bentuk ikan lah. Boleh? Tak baguslah. Hari tu saya ada tengok kawan saya buat peti surat bentuk naga. Cantik. Dan dihiaskan dengan bunga-bunga. Bunga? Mana ada peti surat ada bunga? Kau boleh diam tak? Rangka tu tak nampak macam bentuk ikan pun. Kalau awak pandai sangat, awak buatlah. Buat. Yelah, mentang-mentang cikgu nanti dia jadi ketua, dia siarahkan kita je. Mahadi, awak diam tak? Awak tak masuk kumpulan ni kan? Buat belum habis lagi dah nak gaduh. Tanyalah orang yang lebih tahu lagi. Kau ingat, kau pandai sangat ke? Okey. Itu tabiat yang tidak baik adik-adik. Apa salahnya jika kita berkongsi pensel warna sekiranya kawan-kawan kita tertinggalnya di rumah? Kita janganlah bersikap kedekut. Kedekut adalah satu tabiat yang tidak baik. Kita haruslah mempunyai sikap murah hati, saling faham memahami dan bertimbang rasa. Jadi, apakah yang akan berlaku seterusnya? Sama-sama kita saksikan. Ya,
tak baik buat dia macam tu tau. Mungkin dia tahu buat juga. Kita bukan halang dia yang pergi sendiri. Yelah, tapi kita dah menyakitkan hati dia. Betul lah. Kenapa kita tak membuat sama-sama dengan dia? Yelah, kesian dia. Dia bukan lupa bawa. Dia tak ada duit nak membeli. Betul ke Susi? Betul. Keluarga dia susah. Adik-beradik dia ramai. Bapa dia tak mampu membeli. Apa kata kita panggil dia balik dalam kumpulan kita? Bagus tu. Mahadi. Dia kata apa? Jomlah kita bersama-sama buat. Mahadi, saya minta maaf. Saya sanggup berkongsi barang-barang ini bersama dengan awak. Bukan Yaya punya saja. Kami semua sanggup kongsi sama awak. Betul ke ni kamu semua sanggup kongsi dengan saya? Betul. Saya minta maaf sebab saya tak bawa barang-barang saya. Lagipun saya tak ada duit nak beli barang-barang itu. Kami tahu. Kami pun nak minta maaf kerana terkasar dengan kamu tadi. Kalau macam tu baguslah. Jom kita buat sama-sama sebelum cikgu datang. Jom. Akhirnya, kawan-kawan kita telah berjaya menyiapkan kerja tangan mereka, iaitu poket surat. Begitulah nilai murni yang harus ada pada diri adik-adik. Diharap adik-adik dapat memahami nilai-nilai murni seperti belas kasihan, bertimbang rasa, murah hati, saling faham memahami dan saling bermaafan. Cerita-cerita pendek tadi pasti memudahkan adik-adik memahami maksud nilai-nilai murni tersebut. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa belajar rajin-rajin ya. Jumpa lagi.